Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada para pelajar yang menyertai program anjuran Pejabat Hal Ehwal Pelajar Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam. Di samping itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para panel pada petang ini. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami. Selain daripada itu, saya rasa masih belum terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang berada dalam sesi forum pada petang ini. Seterusnya, saya ingin mengingatkan kepada semua pelajar untuk mengisi borang entrance survey menggunakan pautan yang diberikan di ruangan chat. Borang entrance dan exit survey akan digunakan sebagai bukti kehadiran anda semua. Untuk makluman, semua panel yang dijemput merupakan alumni daripada Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM. Namun begitu, disebabkan oleh kekangan masa dan masalah yang tidak dapat dielakkan, terdapat sedikit rombakan di kalangan panel jemputan pada hari ini. Namun begitu, saya yakin semua topik yang akan dibincangkan adalah umum dan berkait rapat dengan semua pelajar
tanpa mengira jurusan pengajian masing-masing. Forum ini mengambil masa 2 jam, di mana 1 jam setengah diperuntukkan untuk sesi forum dan 30 minit terakhir untuk sesi soal jawab. Namun begitu, para pelajar boleh mengajukan soalan di ruangan chat di sepanjang program berjalan. Sila nyatakan panel mana yang anda ingin ajukan persoalan berserta soalan yang ingin diberikan. Soalan anda akan saya bacakan semasa sesi soal jawab nanti. Tanpa membuang masa, kita buka majlis ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Sebelum para panel mengupas tajuk Winning Interview, eloklah kiranya saya memperkenalkan setiap panel bagi forum petang ini. Panel pertama, Encik Afif Azalin Azami. Beliau merupakan alumni pengajian kejuruteraan elektrik dan kini beliau merupakan Ketua Pegawai Operasi di Kayangan Cahaya Sendirian Berhad, Subang Jaya, Selangor. Apa khabar Encik Afif? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Okey. Seterusnya boleh Encik Afif berkongsi pengalaman sebagai penemu duga atau orang yang ditemu duga. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada moderator. Okay, saya sangat gembira dan amat berbesar hatilah pada petang ni kerana dijemput untuk bersama dengan semua pada petang ni. Dan terima kasih kepada pihak Fakulti Kejuruteraan Elektrik atas jemputan. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Afif dari Kayangan Cahaya Sendirian Berhad ataupun nama pendek dia KCSB. So kami menjalankan perniagaan dalam bidang pengurusan fasiliti, M&E dan juga IT infrastructure lah. Okey, baik. Pengalaman awal saya sebagai seorang yang ditemu duga lah. So sudah tentulah sangat mendebarkan perkara itu biasalah. Memang orang yang baru nak menjejakkan kaki ke alam pekerjaan, so of course lah kita akan rasa nervous and kita tertanya-tanya lah macam mana keadaan dia. So di fasa awal saya mencari kerja tu saya ada hadir lah beberapa sesi temu duga di beberapa buah syarikat lah. Tapi kebanyakannya syarikat yang saya lebih memilih untuk berada di dalam bidang IT lah. So banyak syarikat yang melibatkan jual beli server peralatan di dalam data center lah. Okey, jadi memang pada ketika itu masa temu duga tu memang diuji dengan pengetahuan teknikal lah dan juga pengetahuan AM dan kemahiran komunikasi juga dilihat sebagai satu faktor lah untuk memilih calon yang sesuai. So tapi mujurlah di universiti ketika saya di UiTM, kita bukan saja diperkasakan dengan pengetahuan teknikal semata-mata, and then ada subjek-subjek and program-program yang boleh kita sertai untuk membina kemahiran-kemahiran yang bukan teknikal. So pengalaman menyertai program-program ni dia membiasakan saya dalam komunikasi and aktiviti-aktiviti yang mengejar sasaran and sedikit sebanyak membantu tahap keyakinan saya lah dalam fasa awal saya mencari pekerjaan. Ya, dan temu duga yang saya dah lalui. Okey, terima kasih kembali kepada moderator. Okay, terima kasih Encik Afif atas perkongsian itu tadi. Seterusnya saya perkenalkan panel kedua kita iaitu Puan Mashira Mary atau Muhammad Zamiri. Okay, terima kasih Puan Mashira kerana sudi menerima jemputan kami di saat-saat akhir. Okay, untuk Sama-sama KPK. Untuk makluman semua, okay, Puan Mashira adalah alumni pengajian kejuruteraan elektrik juga. Beliau kini menjawat jawatan pembantu pengarah di Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Kuala Lumpur. Selain itu, saya juga dimaklumkan beliau juga sedang menyambung pengajian di peringkat kedoktoran dalam bidang kejuruteraan elektrik di UiTM Shah Alam. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih ya HCP, KPK sebab jemput saya pada hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Sama juga seperti persoalan saya yang tadi, boleh tak Puan Mashira berkongsi pengalaman berkaitan temu duga? Dipersilakan. Okey, baiklah. Saya juga nak perkenalkan diri saya lah. Saya Mashira, sekarang sedang bekerja di RTM. Tahun ni adalah tahun yang ke-11 saya bekerja di RTM. Untuk pengetahuan semua, saya telah
RTM adalah salah satu daripada badan kerajaan lah. Jadi saya pun nak ceritakan pengalaman saya ditemuduga oleh SPA 8. Mungkin pelajar-pelajar nak tahu juga macam mana badan kerajaan membuat proses temuduga tu. Jadi pengalaman saya pada 11 tahun yang lepas apabila kita, ni saya ceritakan secara pendek sajalah. Saya sebenarnya ada soalan yang saya tak dapat jawab ketika temuduga tersebut. Namun dengan jaminan yang saya berikan kepada panel, maksudnya kita ada cara macam mana kita apabila kita tak tahu jawab, kita ada cara lah macam mana kita nak counter balik panel tu. Jadi soalan dia adalah berkenaan dengan teknikal. Ni pengalaman saya sendirilah. Apabila kita fresh grad, kita tak berapa mahir dalam keadaan baru belajar, kita tak berapa mahir tentang teknikal. Jadi saya telah ditanya soalan very technical dan saya tak tahu. Jadi saya cakap balik pada penemuduga yang maaf puan, saya tak tahu, saya cakap. Namun walaupun saya tak tahu, saya boleh berjanji pada puan yang saya mahu belajar dan saya berjanji akan belajar dengan cepat. Saya cakap macam itulah. Dan alhamdulillah saya antara 14,000 calon sistem yang diterima pada ketika itu. Jadi pada ketika itu juga hanya 28 tempat di seluruh negara sebagai seorang jurutera broadcast, iaitu jurutera penyiaran di RTM. Itu pengalaman saya di Temuduga lah. Dan setelah 10 tahun saya berkhidmat, saya telah diberi peluang untuk menemuduga lebih kurang 300 calon di seluruh negara. Dan kesukaran dia ialah saya perlu memilih satu orang yang akan diterima lah. Hanya satu orang daripada 300 dan hanya 5 orang untuk calon simpanan. Jadi pelajar-pelajar boleh bayangkanlah berapa sukarnya sebenarnya kita nak dapat pekerjaan semasa temuduga. Jadi terutamanya dalam keadaan sistem kerajaan lah, sebab kerajaan ni ramai yang nak minta. Jadi pelajar-pelajar boleh pelajari tips pada hari inilah. Jadi itulah pengalaman saya. Okay, terima kasih Puan Mashira atas perkongsian itu tadi. Seterusnya saya perkenalkan panel ketiga kita, iaitu Encik Muhammad Rozi Abdul Rahman. Saya dipahamkan Cik Rozi ada masalah dengan laptop, jadi dia sertai kita punya forum dengan menggunakan handphone. Untuk makluman semua, Encik Muhammad Rozi merupakan alumni pengajian kejuruteraan awam. Okay, kini beliau merupakan pengurus projek kanan di JNH Banner Sdn Bhd, Tasik Gulugo, Pulau Pinang. Cik Rozi, apa khabar Cik Rozi? Suara Cik Rozi tak berapa jelas. Betul. Boleh Cik Rozi cuba sekali lagi untuk cakap? Ya, boleh dengar? Boleh. Jelas sekarang. Okey, alhamdulillah. Okey, berbalik kepada soalan yang sama tadi. Boleh Cik Rozi ceritakan sedikit pengalaman penglibatan Cik Rozi dalam sesi temuduga? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya Muhammad Rozi bin Abdul Rahman. Penglibatan saya dalam construction dah capai 30 tahun. So, saya terlibat dengan kerja-kerja pembinaan di pihak kontraktor. Saya kerja dengan kontraktor sepanjang pengalaman saya lah. Saya tak pernah kerja consultant, developer. So, di pihak main kontraktor. So, saya pernah terlibat dengan projek bangunan tinggi, high-rise kondo, high-rise office, projek jalan, projek jambatan, pembinaan terminal pengangkutan,
MRT pun saya pernah terlibat. So, kira kalau dah 30 tahun tu, macam-macam interview saya dah. So, menginterview. So, pada saya yang penting, so, interview ni, especially fresh grad student lah. Penting apa yang you pergi practical training tu. Practical training itu you kena manfaatkan menuntut sebanyak ilmu yang mungkin untuk masa you terlibat dengan practical training tu. Dan you boleh bercerita apa you punya pengalaman semasa you buat practical training. Sebagai contoh lah, katakan kalau you terlibat dengan projek buat jalan. So bila masa interview tu you boleh ceritakan apa you punya pengalaman yang you berjaya dapat semasa projek involve dengan projek buat jalan. So kalau macam saya interview you, you fresh grad tapi saya buat projek jalan. You pernah buat practical projek jalan. Tapi ada seorang lagi datang untuk interview, dia setahun lebih pengalaman tapi projek bangunan. So tak relevan kat situ. Kalau you boleh sell yourself, then kat situ you ada kelebihan walaupun you fresh grad. Itu yang satu tip yang saya boleh bagi lah. Okay. Terima kasih Cik Rozi atas tips yang diberikan tadi. Seterusnya, kita teruskan dengan agenda utama forum pada hari ini. Seperti yang sedia maklum, temuduga adalah satu proses penting di mana pihak majikan dapat menilai dan memilih calon pekerja yang layak untuk jawatan yang ditawarkan. Sama ada kita suka atau tidak suka, kita semua tidak boleh lari daripada menghadapi temuduga. Terutamanya untuk para pelajar yang ingin makan gaji dengan mana-mana syarikat atau perusahaan. Oleh itu, sepanjang forum ini berlangsung, kita cuba mengupas keperluan dan persediaan diri sebelum, semasa dan selepas sesi temuduga. Tanpa membuang masa, soalan pertama saya ajukan kepada Encik Afif. Seperti yang kita maklum, proses pertama sebelum calon ditemuduga ialah penerimaan surat atau notis daripada pihak majikan. Oleh itu, saya ingin meminta Encik Afif untuk menerangkan apa yang perlu dilakukan oleh seseorang calon bagi mempersiapkan diri secara mental dan fizikal bagi menghadapi sesi temuduga tersebut. Dipersilakan Encik Afif. Okey, terima kasih moderator. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah. Okey, and then saya setuju dengan moderator untuk kita memohon kerja di mana-mana syarikat, tak kira yang kecil ataupun yang besar, kita tak boleh lari lah daripada ditemuduga. And kita kena faham pekerja ialah satu aset utama lah, aset yang paling utama dalam satu-satu syarikat. So kita boleh bayangkan sehebat mana pun mesin, tools, perkakas ataupun kilang yang pihak syarikat tu ada, tu semua tak ada makna lah kalau syarikat invest pun tapi tak ada pekerja, kan? Tak ada siapa pun yang nak operate benda yang canggih-canggih tu kan. So kena faham, maknanya pekerja tu sebenarnya diambil dengan harapan dia menjadi satu aset utama kepada pihak syarikat. Jadi sifat satu-satu aset ni of course sentiasa memberi nilai. So dia balik kepada apa yang Tuan Rozi katakan tadi lah. Dia maknanya kalau kita, satu-satu calon tu dia ada kelebihan daripada calon yang lain, yang mana calon tu dia boleh bagi nilai-nilai tambahan lah. Contohnya macam pengalaman tambahan yang dia dapat masa praktikal kan. So itu merupakan kalau dia boleh explain, and kalau calon boleh explain and ceritakan dengan jelas apakah pengalaman yang berjaya calon dapatkan daripada sesi praktikal tersebut. So insyaAllah itu adalah satu kelebihan yang besar lah berbanding daripada calon-calon lain yang memohon tetapi sekadar datang dengan persiapan orang kata pengetahuan teknikal asas saja. Tak ada pengalaman di dalam bidang lah. Okey. So balik kepada soalan tadi, so di peringkat ini
maknanya kita ni bercerita tentang proses temuduga lah. Maknanya kita terima notis, okey, anda dipanggil untuk hadir ke temuduga di syarikat sekian. Jadi di peringkat ni maknanya calon dah menghantar salinan resume, sijil-sijil dan dokumen sokongan yang diperlukan lah kepada pihak majikan. So walaupun benda ni nampak mudah, walaupun dokumen-dokumen tersebut sudah dihantar, tapi saya galakkan actually menjadi satu kewajipan kepada kita untuk kita sediakan juga salinan-salinan dokumen tersebut untuk diri kita sendiri dan bawa bersama ketika sesi temuduga tersebut lah. So ini bagi impresi menunjukkan yang calon sangat bersedia lah dengan segala yang diperlukan. Okay. And then seperti biasa pilih pakaian yang kemas yang sesuai untuk datang ke sesi temuduga tersebut. So ini juga memberi impresi awal yang baiklah kepada penemuduga. And then seterusnya sebelum kita hadir ke sesi interview tersebut, of course lah kita kena pastikan sentiasa tempatkan diri kita berada dalam suasana yang positif and kita sentiasa bersedia and sentiasa alert dengan untuk kalau let's say ada terima apa-apa panggilan yang kita tak jangka kan, sebab boleh jadi juga yang mana penemuduga mungkin perlu call and perlu ubah jadual sesi temuduga tersebut kan. Jadi mungkin ruang masa tu sempit, mungkin dia macam late notice lah kan, tapi kalau kita tak peka dan tak bersedia, kita terlepas orang kata peluang dekat situ. Kalau kita tak bagi maklum balas, mungkin temuduga tadi akan pandang kita tak berminat lah dengan tawaran kan. Okay, so of course perkara yang terpenting macam saya katakan tadi, sebelum hadir ke sesi interview, sentiasa bersedia and peka dengan maklumat-maklumat yang diterima daripada pihak syarikat tersebut. And then of course kita kena tahu bagaimana nak hubungi pihak syarikat sekiranya ada maklum balas yang perlu calon beri kan. Macam contohnya calon tak dapat hadir pada sesi interview yang ditetapkan. So kita perlukan maknanya calon perlukan cara lah bagaimana nak hubungi pihak syarikat. So maknanya perlu teliti betul-betul lah setiap maklumat yang diterima. And of course tentang masa dan juga di mana sesi temuduga akan dijalankan, itu kena pastikan betul-betul lah. Jadi semasa interview, semasa sesi temuduga tersebut, ini yang membezakan calon yang bersedia dengan calon yang tak bersedia kan. So calon yang bersedia of course lah dia sentiasa kelihatan yakin. Jadi bila ditanya macam yang Puan Mashira sebut tadi, bila ditanya kalau ada soalan yang mungkin kita tak tahu secara teknikalnya kan. Jadi kita berterus terang bagi tahu kita tak dapat nak jawab soalan tersebut, and then kita susuli dengan orang kata apa yang akan kita lakukan daripada dengan kekurangan kita tu tadi. So majikan yang menemuduga tu tadi pun of course lah dia pun faham kan, macam fresh grad kan, datang baru pertama kali datang minta kerja kan. So of course tak semua benda di dalam orang kata di dalam industri, di dalam bidang tersebut dah ada dalam genggaman calon tersebut lah. So maknanya memang kita faham lah calon-calon yang fresh grad ni maknanya datang tiada pengalaman kan. Maknanya pengalaman yang ada tu pun mungkin lebih sedikit lah daripada fresh grad yang lain. Okay, so of course pada ketika interview tu sentiasalah kelihatan yakin, maknanya sentiasa positif and jangan fikir yang bukan-bukan lah. Okay, and then selepas sesi temuduga, maknanya yang ni yang paling penting lah. Kalau macam maknanya dalam sengkang masa seminggu atau 2 minggu, kita tak terima apa-apa maklum balas daripada majikan, so kita cubalah follow up macam mana apa status kita dan bagaimana. So maknanya selepas interview ni tadi, maknanya ini menentukanlah langkah kita yang seterusnya kan, strategi kita untuk mencari kerja yang seterusnya. Okay, so rasanya itu saja yang dapat saya kongsikan untuk bahagian ni, dan kembalilah kepada moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Afif. Tapi tadi Cik Afif belum sentuh yang berkaitan dengan persediaan mental. Terutama pada calon-calon yang darab gemuruh ni. Ada tak tips yang boleh share pada student-student kita?
Okay, tips tentang persediaan mental ni. Actually, persediaan mental ni dia bergantung kepada rutin kita dan rutin seharian kita tau sebenarnya. So kesihatan mental kita ni bergantung kepada cara hidup kita lah kan. So maknanya kalau kita positif dengan hidup kita, macam contohnya kita ada rutin yang positif lah. Maknanya pagi kita bersenam, kita mulakan dengan bersenam, and then kita sentiasa tempatkan diri kita di tempat-tempat yang positif, dikelilingi dengan kawan-kawan yang positif, dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Jadi saya rasa itu tak menjadi masalah lah kepada kita, macam nak kata untuk kita bersedia untuk sesi interview tersebut. Actually soal keyakinan ni sebenarnya bergantung kepada persiapan kita sebenarnya. Dia berbalik kepada persiapan. So persiapan, sebab tu saya lebih tekankan kepada persiapan calon sebelum menghadiri sesi temuduga tu tadi. Sebab actually itulah orang kata macam mana ada satu pepatah lah, saya tak ingat lah macam mana bunyi dia kan. Tapi dia macam kita buat persediaan selama 2 tahun kan. Contohlah kan, kita buat persediaan, kita belajar kan. Contoh di universiti kita belajar selama 8 tahun kan. Contoh kita buat persediaan selama 8 tahun untuk buktikan di dalam satu sesi temuduga yang mungkin berakhir dalam masa 30 minit je kan. So maknanya itu menunjukkan betapa pentingnya persiapan tu tadi kan. So sebab persiapan tu kita allocate masa yang lebih besar kan daripada showtime yang sebenar. Kalau kita tengok, kalau kita gunakan analogi permainan bola sepak lah kan, 90 minit, betul tak? Ada 90 minit permainan bola sepak. Tapi 90 minit tu saya rasa kita takkan dapat perform dengan hebat sekiranya tak ada siri-siri latihan sebelum tu kan. Jadi itulah maknanya dekat situ, dekat sini saya nak tekankan betapa pentingnya persiapan calon lah dalam menghadapi sesi temuduga tersebut. Itu saja. Terima kasih moderator. Okay, terima kasih Encik Afif atas jawapan tips yang diberikan. Okay. Berbalik kepada notis dan pemberitahuan temuduga tadi. Kadang-kadang notis atau pemberitahuan ini tidak diberikan kepada calon sama sekali. Okay, terutamanya jika temuduga dijalankan secara panggilan telefon seperti ad hoc lah, okay, ad hoc punya interview atau secara walk-in. Contohnya ketika calon berkunjung ke mana-mana seminar kerjaya. Untuk hal yang demikian, saya ingin meminta Puan Mashira untuk berkongsi tips kepada para pelajar untuk menghadapi situasi tersebut. Apa yang perlu calon lakukan? Dipersilakan. Oh, okey. Ad hoc ni maksud dia salah satu daripada cabaran temuduga tersebut lah. So, yang saya faham, ini adalah salah satu yang kita kena titik beratkan lah. Kita balik pada Encik Afif punya point tadi. So, persediaan. Bila kita ad hoc, kita ada persediaan mungkin 2-3 hari ataupun seminggu, betul tak? Tapi apabila kita ad hoc, mungkin kita ada dalam masa 2 jam macam tu. Jadi, pelajar-pelajar perlu persiapkan priority. Maksud perkara yang utama yang pelajar perlu tahu ialah apa pekerjaan yang kita nak di-interview. Maksudnya kerja apa yang kita nak ditemuduga ni. Itu maksud saya. Contohnya jurutera elektrik. You all kena ada point skop kerja jurutera elektrik lah. Contohnya jurutera telecommunication. You kena ada skop kerja telecommunication. So bila you all ada priority, yang pertama yang saya suka utamakan ialah skop kerja jawatan tersebut. Yang kedua, syarikat apa ni? Kadang-kadang kita tahu skop kerja tapi kita tak tahu ini syarikat apa. Jadi kadang-kadang dia adalah syarikat pembuatan sarung tangan. Tapi skop kerja dia ialah elektrik. So benda tu point yang you all boleh sediakan lah dalam masa 2 jam. Pengalaman saya pergi interview, bila kita tanya berkenaan dengan skop kerja jawatan tersebut, tak tahu. Jadi itu akan menjadi nilai susut lah bagi calon tersebut. Jadi untuk masa yang singkat tu, saya galakkan calon untuk tahu prioriti iaitu skop kerja dan syarikat apa yang interview kita. Yang pertama lah. And then yang kedua, saya nak calon-calon selalu bertenang. Kadang-kadang kita nervous tau.
kadang-kadang calon bukan tak bagus. Calon kadang-kadang pelajar yang baik, pelajar yang bagus, tapi disebabkan gemuruh tak dapat jawab. Jadi kita kekalkan bertenang and jadilah diri sendiri. Bukan maksudnya diri sendiri yang positive side lah. Bertenang dan jadi diri sendiri sebab kita tak ada masa 2 minggu untuk persediaan. Macam tadi Cik Afi cakap kita ada timing tu. Tapi this one macam ad hoc kan. Jadi kita kena cepat-cepat bertenang. Jadi tak adalah berlaku macam tersasul ke, tersalah nama ke. Okey, yang seterusnya yang macam Cik Afi cakap tu ialah confident. Maksudnya keyakinan diri. Saya pasal keyakinan diri ni saya nak urai sikit sebab ada calon yang sangat berkeyakinan tinggi. Kadang-kadang dia ada sedikit keburukan calon yang terlalu berkeyakinan ni. Dan kita nanti bila kita nampak orang tu keyakinan dia terlalu tinggi pun sebenarnya tak elok sangat. Terlalu rendah pun tak elok. Bagi saya panggil ialah keyakinan yang mencukupi untuk interview tersebut. Jangan terlalu yakin dan jangan terlalu tidak yakin lah. Itu yang saya panggil sebagai keyakinan yang cukup. Okey. Kemudian saya suka sangat calon yang ikhlas dan jujur bila menjawab soalan. Bila maksud saya kadang-kadang kita sebagai penemuduga dapat lihat calon ni ikhlas tak untuk mendapatkan pekerjaan ni. Kadang-kadang dia macam terpaksa. Kita nak you all sentiasa latih diri untuk ikhlas. Betul, saya minat puan. Macam tu, contoh dia. Puan, saya minat dengan kerja ni. Saya betul-betul nak kerja ni. Jadi penemuduga suka dengan calon ni macam ni. Kadang-kadang calon ni bukan seorang yang hebat dalam teknikal, bukan. Ataupun hebat dalam akademik, bukan. Tapi kita suka dengan dia punya confident yang cukup dan dia punya minat tu. Dan saya rasa untuk pelajar-pelajar sekarang dia lack of, dia kekurangan minat kepada pekerjaan tersebut. Pernah ada satu calon, saya tanya, minat tak kerja ni? Dia kata, saya pun tak tahu kerja ni apa, cuma mak saya suruh datang interview. Jadi itu adalah macam red flag bagi kami lah. Jadi penemuduga. Jadi kita tak nak keluarkan macam tu. Macam yang Cik Afi cakap tadi, kita perlu highlightkan kita punya kita punya kebaikan dalam masa 10 minit ke 30 minit saja. Jadi saya tak nak penemuduga pun salah faham bahawa anda adalah calon yang tak baik. Sedangkan anda sebenarnya calon yang layak. Sebab 30 minit tu saja kan. Jadi tetapkan objektif walaupun ad hoc, tetapkan objektif saya nak kerja ni dan highlight lah kebaikan you all depan penemuduga. Saya cakap mungkin kita tak ada banyak masa dalam 30 minit macam tu, tapi tunjukkan the best quality yang you all ada lah dalam masa temuduga tersebut. Itu yang daripada ad hoc lah. Tapi saya rasa untuk temuduga banyak lagi cabaran selain daripada ad hoc. Dia macam-macam lagi, dapat penemuduga yang garang, dapat penemuduga, so banyak lagi cabaran. Saya harap you all bersedia daripada sekarang. Okay, itu sajalah untuk poin yang kali ni. Alright. Terima kasih Mak Syirah. Okay, banyak tu tips betul daripada pengalaman lepas lagi. Okay, banyak pengetahuan kita boleh dapat. Terima kasih sekali lagi. So saya percaya segala informasi yang dikongsikan oleh kedua-dua panel kita tadi dapat dimanfaatkan oleh para pelajar dalam membuat persediaan untuk ditemuduga. Okay, seterusnya mari kita beri tumpuan kepada proses temuduga itu sendiri. Mana soalannya? Sampai saya pun hilang dah soalannya. Tunggu sekejap. Okay. Encik Rosie, berdasarkan pengalaman Encik sebagai penemuduga, adakah first impression seseorang calon itu amat penting kepada penemuduga? Dan seterusnya, apa yang perlu dilakukan oleh seorang calon untuk menarik perhatian penemuduga agar dapat memenangi hati mereka
Dipersilakan Cik Rozi. Okay, baik. First impression tu macam ni lah, memang amat-amat penting. Sebab apa, first kali untuk memberi a very good first impression kepada penemu-duga yang you akan hadapi. Apa, you kena tahu, okay, you minta kerja. Contohlah saya sebab civil punya orang, so you kerja dengan konsultan ke, nak kerja dengan kontraktor ke. Okay, kalau kontraktor apa? Dia projek apa yang dia involve? Kalau you nak pergi minta kerja dengan konsultan sebagai design engineer, you duduk office. So you datang, you punya dressing tu kena formal lah. Smart untuk sesuai dengan untuk kerja office. Tapi kalau you nak minta kerja dengan kontraktor kecil, buat projek kecil, you nak kerja tengah panas, di tapak projek. So you punya dressing tu kena, orang kata, you tunjukkan you are ready to get down and dirty. Itu maksudnya. So macam you tak boleh lah dressing smart corporate punya style. So untuk bila you kerja di tapak projek, kerja site, you kena tunjuk keparat sikit lah maksudnya. So kira you kena tunjukkan, okay, saya nak kerja dengan kontraktor. So buat kerja jalan. So you punya dressing tak payahlah seluar slack, baju kemeja. So you pakai baju seluar kaki, baju yang lengan panjang. So you nak cover sikit, tak nak kena panas. Kan kalau yang perempuan pun you tak pakai baju kurung pun tak apa, sebab you nak kerja site. Ya, you datang pakai seluar kemas, dia bukan selekeh lah. Yang macam lelaki pun rambut janganlah set smart pula tu kan, nanti kan nak pakai safety helmet. Habis rosak rambut ni, orang ni boleh kerja site ke? Macam tu. Kalau you nak minta kerja office, you datang smart. Dan satu lagi yang paling penting yang saya nampak lah, kebanyakan orang yang minta kerja interview, you punya email address tu penting. Janganlah email address tu janganlah ada ni nama tu biar formal lah. You ada your own personal email, dan untuk minta kerja ni satu email, buat satu email yang baru. Kan? Nama you, so that macam saya kerja dengan JNH, saya buat M Rozi JNH. So bila saya email kepada siapa yang lain, orang tahu. Tapi saya punya personal email untuk minta kerja tu saya ada separate lah, muhammadrozi@yahoo.com. Ada setengah tu Blacky Pinky punya ni nama Trailblazer ni, tu orang tengok pun apa ni kan. So that is very important punya ni lah, especially your email punya ni. That bila orang tengok tu pun okay. First impression tu, kalau ni you punya email address, nama tu yang bukan-bukan tu, you simpan untuk personal lah, buat baru. Then you punya especially kasut. Kasut tu biar kemas berkilat. Kan kalau you pakai kasut kulit hitam tu, ni kira kalau orang rotu kesatria ni, dia orang ni lah smart lah, terror lah bab kasut, kilatkan kasut ni. So sebab bila yang itu tu interviewer, bila you masuk pintu tu dia tengok, okay, this guy, okay, kasut dia berkilat, he's particular to detail. Dia nampak tu, you are particular to detail. Kan, kasut berkilat, dan you punya dressing, okay, nak orang ni boleh kerja site ni. Sebab saya banyak cerita kat site lah. Kan, saya tak tahu hari ni saya tak tahu you boleh nampak saya punya video ke tidak, muka tidak. Saya tak pasti. Tak nampak Cik Rozi. Tak nampak, tak tahulah. Tak nampak. Tadi nampak sekejap. Tadi nampak sekejap je. Tak tahulah ni dia duk keluar preview only ni, pasal apa pula. Kan kalau saya gunakan ada ni tak ada masalah, boleh keluar video saya ni. So hari ni saya pakai baju corporate. Sebab selalunya bila saya pergi ke site,
tengok site sana sini tu, dan saya pakai dressing tu keparat sikit lah untuk kerja site. Itu yang dan satu lagi you punya mula you bercakap dan later dalam interview tu pun you kena ada confident. Say what you know and most importantly know what you say. You janganlah goreng yang benda yang you tahu sikit-sikit you Google ke apa benda dan you try nak goreng nanti hangit pula kan, sebab yang interview tu dia punya pengalaman memang ni lah dah lama kan. You try to show that you know something but not all you know lah, bukanlah nak tunjuk semua saya tahu, tak ada kan. Itu yang penting, say what you know and know what you say. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Cik Rozi. Saya rasa generasi sekarang memang saya pun sebagai, walaupun saya tidak ada pengalaman menemuduga pekerja, tapi kita selalu deal dengan student, especially bila kita buat projek, final year project ke ataupun postgraduate ke, bila kita kata boleh tak buat ni, boleh tak buat ni, boleh, semua boleh. Okay, tapi at the end actually mereka tak boleh perform. Okay, pasal macam yang Puan Masyirah cakap lah, kita kena be honest. Kalau tak boleh, better kata tak boleh, tapi macam Cik Afif kata, disusuli dengan something yang positif. Apa sebenarnya based on kemampuan kita yang kita boleh buat. Okay, saya sangat setujulah dengan apa yang Cik Rozi sampaikan tadi. Okay, terima kasih Cik Rozi atas ulasan dan tips yang diberikan tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita memulakan pusingan terakhir forum ini, sesi akan dihentikan seketika selama 10 minit, okay, untuk memberi peluang kepada para panel dan pelajar untuk berehat. Okay, adakah nak pergi tandas ke, untuk makan minum sebentar ke. Oleh itu program akan bermula pada pukul 4 petang. Okay, so terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada pukul 4.
Dah nampak dah muka Cik Rozi. Oh, nampak lah. Video, nampak video masuk dah. Itulah Tapi tengah dia kena, mengadjust kamera ya. duk cari mana nak, dia nak kena on ni, saya duk tekan tu dia tak ni. Ada kena start video tu ya. Betul. Ah, Ada start tahu video. lah tu lah. Selalu tekan kat apa yang saya biasa guna tu Microsoft Team untuk Oh, meeting kan. Microsoft Team. Oh, Just tekan on tu dia terus on video je. Off. betul. So duk Okey. kobek tadi tu okey lah, nampak lah. Oh, nampak dah. Okey. Okey, kita mulakan sesi kedua forum kita. Pertama sekali terima kasih sekali lagi kepada panel dan pelajar kerana masih berada di dalam ruangan webinar ini. Okey. So pusingan terakhir kita kembali semula dengan panel pertama kita, Encik Afif. Seperti yang saya katakan sebelum ini, sesi temu duga adalah medium untuk pihak majikan mengenali calon pekerja mereka. Disebabkan itu, sudah pasti banyak soalan yang akan dilontarkan oleh para penemu duga. Namun begitu, pasti ada soalan-soalan rutin yang kebiasaannya ditanya semasa sesi temu duga. So, oleh itu, saya minta Encik Afif untuk berkongsi jenis-jenis soalan yang biasanya diajukan semasa sesi temu duga dan tips untuk menjawab soalan-soalan tersebut dengan lebih berkesan. Dipersilakan. Okey, baik. Soalan ni mungkin perkongsian saya selepas ni mungkin subjektif. Dia sebab saya mungkin berkongsi dari sudut syarikat kecil macam saya lah. Maknanya syarikat kontraktor lah yang kita buat kerja di lapangan. And then sekali lagi saya bersetuju dengan moderator lah, sesi interview atau sesi temu duga ni actually satu sesi yang mana majikan dia nak mengenali dengan lebih mendalam calon pekerja tu tadilah. So kebiasaannya sesi temu duga dipecahkan kepada dua bahagian. So bahagian yang pertama mungkin soalan-soalan yang lebih menjurus kepada pengetahuan teknikal dan kemahiran lah. Okay, so maknanya kalau kita lulus bahagian yang pertama tu, maknanya kita sebagai calon peka and faham lah dengan prinsip teknikal di bidang tersebut. So kalau let's say macam dalam konteks fresh grad pun, kalau kita tak betul-betul peka and faham pun mungkin kita berada di peringkat yang memuaskan lah. Maknanya di mata penemu duga tersebut. Okay, so bila kita dah lulus di bahagian yang pertama, so calon akan dipanggil di bahagian yang kedua lah. Okay. Di bahagian yang kedua ni soalan dia lebih kepada personality, memperkenalkan macam moderator cakap tadi lah, kita nak lebih mengenali calon tersebut. So dia lebih kepada personality lah, soalan-soalan yang berbentuk personality. So macam maknanya segalanya tentang diri calon lah. Soalan-soalan rutin personality ni dia nampak macam biasa kan. Tapi kalau daripada cara calon menjawab tu kita dah boleh tahu dah dia sebenarnya faham ataupun tak dengan soalan ni. Kenapa soalan ni diajukan kepada dia lah. Okey, macam contohnya soalan yang biasa, perkenalkan diri anda contohnya lah kan. So kita pun perkenalkanlah diri so kan. Kalau macam orang yang tak faham, dia just bagi tahu nama je lah. Saya Afif Azalin bin Azami. Dia sampai di situ saja kan. Tapi kalau orang yang dia faham dengan tujuan soalan ni dilontarkan kepada dia, so calon tersebut dia akan perkenalkan diri, bagi tahu nama, daripada A sampai Z lah dia bagi tahu kan, tinggal di mana dan sebagainya. So dekat sini actually penemu duga mungkin nak lihat skill komunikasi lah, teknik komunikasi. Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita memperkenalkan diri kita. So itu yang pentingnya confident tu tadi. Kan, keyakinan diri tadi, berbalik kepada persediaan kita lah. Maknanya betul, mungkin kita nampak mudah kita nak memperkenalkan diri kita, tapi saya galakkan lah kita buat rehearsal. Buat rehearsal kan, macam mana kita nak tonjolkan diri kita, macam mana kita nak perkenalkan diri kita
kan. Jadi dekat situ pun actually memainkan peranan yang besar lah kepada proses yang seterusnya dalam sesi temu duga tu. Jadi kalau macam kita just perkenalkan diri kita so je kan, jadi maknanya the next process tu dia mungkin akan menyebabkan penemu duga tadi rasa boring lah, dia macam dah tak berminat lah untuk berkenalan dengan lebih lanjut kan tentang calon tersebut. So maknanya soalan perkenalkan diri itu sebenarnya sangat penting untuk calon hook attention penemu duga tu tadi. Okey, macam contoh yang kedua yang mungkin kita nampak macam biasa-biasa je, tapi kalau kita faham, kalau calon faham kenapa soalan tu dilontarkan, mungkin dia akan jawapan dia bukanlah sekadar ya atau tidak saja. Macam contohnya apakah status perkahwinan calon. Contohnya kan. Kalau calon tak faham, dia mungkin sekadar menjawab dah kahwin. Ataupun belum kahwin lagi, saya bujang lagi. Dia macam tu je kan. Tapi kalau kita, maknanya kalau calon betul-betul meneliti ataupun faham keperluan majikan tu tadi kan. Boleh jadi soalan ni dia boleh jadi point kepada majikan yang nak mencari pekerja yang sentiasa bersedia untuk dihantar outstation pada bila-bila masa saja, kan? Itu mungkin salah satulah daripada keperluan syarikat kan. Jadi soalan ni tadi dia sebenarnya ada markah yang tinggi lah untuk requirement syarikat tu tadi kan. Mungkin advantage dia sebenarnya adalah untuk calon-calon yang masih belum kahwin, calon-calon yang bujang kan. Tapi sebenarnya calon-calon yang berkahwin masih lagi boleh dapat advantage daripada soalan ni. Maknanya diaplikasikan balik tips yang kita bincangkan tadi lah daripada Puan Masyira tadi kan. Maknanya kita kata okey, saya dah kahwin tapi saya maknanya saya bersedia untuk dihantar outstation ke mana-mana saja kan, ataupun pada bila-bila masa saja. Tapi itulah, kita menjanjikan sesuatu ni kan, tak boleh overcommit juga kan. So maknanya berpada-pada jugalah. So actually soalan-soalan rutin ni itulah macam yang saya sebutkan tadi, dia nampak macam biasa kan, perkenalkan diri calon, berapa umur, calon tinggal dekat mana, and then apakah minat kan. Dan biasanya soalan yang biasa ditanya yang favourite, ada kenderaan sendiri tak? Ada kenderaan sendiri tak? Okey, so maknanya bukanlah maksudnya nak katakan yang ada kenderaan sendiri tu lebih bagus kan, tapi mungkin soalan tu ditanya untuk pihak majikan mungkin boleh, orang kata kalau dia duduk jauh, okey, mungkin pihak majikan mungkin dah selesa dengan pengetahuan teknikal calon tersebut, and then dan berminatlah untuk mengambil calon tersebut sebagai pekerja. Jadi mungkin pihak majikan akan fikirkan macam mana untuk bantu calon ni tadi untuk mungkin duduk dekat dengan company kita tu tadi, dengan syarikat majikan tu tadi. Jadi tips dia dekat sini is kita perlu faham apa sebenarnya keperluan syarikat ni tadi yang nak mencari pekerja ni tadi kan. Mungkin dia mencari pekerja yang memang orang kata fresh grad and bersedia untuk belajar kan. So untuk belajar tentang industri and apa yang perlu dilakukan di dalam field kan. Maknanya calon yang sesuai, mungkin dia tak perlu calon yang berpengalaman sangat, tapi mungkin dia melihat dari sudut komunikasi calon tersebut kan, bagaimana calon tu menjawab, bagaimana calon tu menonjolkan diri beliau. So bila calon ada menonjolkan perkara-perkara positif yang macam ni, jadi dia lebih memberi keyakinan kepada penemu duga ataupun majikan untuk menggajikan calon tersebut lah. Mana katanya lepas dia dah gajikan ni, maknanya untuk calon ni tak ada masalah lah untuk teruskan kepada next process kan. Maknanya dah boleh berjalan dengan lancar lah. Okay, so saya sebutkan tadi macam contoh-contoh soalan personality ni tadilah kan. So dalam bahagian ni juga biasanya bahagian kedua ni penemu duga dia mungkin berada pada level pengurus lah, dan ke atas lah. Jadi
mungkin daripada sini macam saya sebutkan tadi, dia lebih melihat kepada kemahiran komunikasi calon lah. Bagaimana yakinnya calon tu tadi berkomunikasi, and bagaimana calon menunjukkan, orang kata, beliau biasalah berkomunikasi kan. Sebab dalam alam pekerjaan ni actually dia akan bermain dengan proses. So maknanya kita akan check cara komunikasi tu, maknanya calon untuk melihat bagaimana kesediaan calon tu menerima apa yang diajarkan di dalam berkenaan dengan proses. And then yang keduanya, of course lah, di alam pekerjaan ni tak ada pun bekerja, orang kata, walaupun kita bekerja di dalam makmal sekalipun, komunikasi adalah sangat penting. So untuk bekerja, saya boleh katakan komunikasi ni boleh kata 80% lah dalam alam kita bekerja ni kan. Kat mana-mana pun kita akan berkomunikasi untuk kita capai matlamat kita dalam kerjaya kita. Okay, so itulah contoh-contoh soalan yang mungkin saya boleh share, yang mana nak tekankan juga dalam bahagian personality ni tadi, akan dilihat cara calon memperkenalkan diri, cara calon bercakap dan juga gaya bahasa yang digunakan lah. So bersedialah untuk untuk berkomunikasi dengan lebih proper, dengan lebih profesional, kerana ia akan lebih meningkatkan lagi peluang untuk calon-calon dipilih sebagai calon yang sesuai lah untuk diambil sebagai pekerja. Itu saja. Kembali kepada moderator. Okay, terima kasih Encik Afif atas perkongsian tu tadi. Okay, kita tengok, saya kupas sedikit apa yang Encik Afif berikan tadi, di mana sebenarnya soft skill tu sangat-sangat penting. Especially, terutama kemahiran berkomunikasi. So, diharapkan para pelajar mungkin boleh asah kemahiran berkomunikasi dalam kelas, cuba bercakap dalam perbincangan dalam kumpulan, cuba jadi orang yang boleh menyumbang dalam segi perbincangan dan juga idea. Terima kasih Encik Afif. Mungkin banyak yang kita dapat. Kita teruskan dengan soalan seterusnya kepada panel kedua, iaitu Puan Mashirah. Lumrah manusia, kita memang tak boleh lari daripada membuat kesilapan. Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian Puan Mashirah, apakah kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh calon, sama ada secara sedar atau tidak sedar? Terutamanya kesilapan yang boleh mempengaruhi penemu duga dalam membuat keputusan. Seterusnya, apakah tips yang boleh digunakan untuk mengelakkan kesilapan tersebut dilakukan? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Dr. Farah. Kesilapan kan, bila kita cakap pasal kesilapan, dia adalah sangat negatif bunyi dia. Tapi kita perlu tahu juga part negatif ni lah. Saya akan sebutkan kesilapan dan saya akan terus sebutkan tips untuk mengatasi dia. Pertama, kesilapan ni tadi saya dah sebutkan. Kurangnya kesediaan lah. Tadi sebab ad hoc kita faham, tapi bila interview yang biasa, kurangnya persediaan akan memberi impak kepada keseluruhan interview. Saya sangat setuju dengan Cik Afif yang persediaan ni bukan buat seminggu dua, dia adalah buat selama 8 tahun yang you all ada dalam pengajian. Termasuk confident diri, termasuk komunikasi, semua ini you all dah sepatutnya boleh kuasai ketika ini. Jadi kurangnya persediaan, tak tahu jawatan tadilah, itu adalah kesilapan yang pertama. Jadi tips dia ialah bersedia mulai daripada sekarang. Macam saya dulu, SEM 8 sebelum saya grad pun saya dah pergi interview. Kita dah latih dah diri kita. Jadi masa tu belum dapat result lagi, saya dah pergi interview Proton, saya dah pergi interview swasta, banyaklah saya pergi. Dan semasa saya dapat job yang pertama, saya masih belum dapat sijil grad lagi. Jadi you all kena start dari sekarang untuk persediakan diri masing-masing. Okay? Yang kedua, mungkin you all takkan dapat tips ni di luar. Itu kebaikannya program ni. Yang kedua, you all tak boleh menjawab soalan dengan emosi.
Ni saya bagi rahsia penemu duga. Kadang-kadang dia menduga kita. Maksudnya dalam kita perlu positifkan diri, kadang-kadang dia ada tanya soalan-soalan yang sensitif supaya dia akan cuba you punya emosi, dia dapat red flag yang kita panggil sebagai red flag dia, calon ni tidak sesuai. Jadi jangan guna emosi untuk menjawab soalan. Contohnya soalan macam contoh soalan saya, kenapa tak kerja selama 3 tahun? Sebelum ni, contoh kan, sebab dia tidak bekerja selama 3 tahun sebelum dia pergi interview ni, kita bertanya, kenapa? Jadi dia beremosi, calon tersebut beremosi dan dia terus menangis. Dan dia tak boleh jawab soalan selepas itu. Jadi saya nak you all latih diri you all, itu sekadar soalan nak bagi peluang you all untuk berkomunikasi saja. Bukan kita nak sentuh mana-mana kepribadian kan. Kita just nak tanya soalan supaya kita nampak you all berkomunikasi. Itu saja. Jadi you all jangan guna emosi untuk menjawab soalan. Yang ketiga, benda ni kita dah ulang semula, iaitu tidak berkomunikasi dengan baik lah. Contoh soalan yang selalu kita tak dapat komunikasi dari calon yang baik, yang dengan baik ialah soalan gaji. Bagaimana kalau saya offer gaji you rendah daripada apa yang you minta. Misalnya kita minta 1,000, saya bagi 800. Boleh ke? Dia ada dua perkara. Pertama, you all keras. Kita tak pandai nak negotiation. Komunikasi tu salah satunya adalah nego. Kita tak pandai. Tak boleh. Saya mesti nak 1,000 puan. Out. Ataupun okeylah puan, saya boleh sajalah 800 pun boleh saja. Out juga. Jadi apa yang you all perlu buat, you all tahu objektif you all dan you all nego. Itu yang sebenarnya syarikat mahukan. Bukannya setuju ataupun tidak setuju dengan direct. Kenapa tak boleh dan kenapa boleh? Yang itu sebenarnya kita nak tahu. Dan silap-silap, you all pandai jawab, gaji tu akan lebih naik daripada apa yang you all minta. Ini adalah teknik bagaimana majikan nak tahu macam mana calon ni berkomunikasi dan bernegosiasi. Maksudnya bagaimana you all berunding gaji. Gaji adalah salah satu elemen yang majikan guna untuk berunding. Okey. Dan selain daripada tu, jangan datang lambat. Jangan beri informasi yang tak tahu. Maksudnya, contoh saya tahu Microsoft Project. Okey, bila penemu duga tanya di sebalik Microsoft Project, you all tak dapat jawab. Jangan bagi informasi yang you all tak tahu. Saya tahu, semua saya tahu, tapi dia akan uji lagi. Jadi yang tu tak boleh. Komunikasi selain daripada tu, body language juga body language dan eye contact juga perlu. Jadi kalau you all asyik jawab pandang sana, jawab pandang sini, so orang akan nampak yang you all silap dekat komunikasi. Kenapa dengan budak ni? Adakah dia tak yakin? Adakah dia takut? Adakah kita tak dapat? Jadi body language and eye contact juga sangat penting. Jadi latih daripada sekarang, bercakap dengan lecturer, berbincang dengan student yang lain, macam mana nak eye contact, bagaimana tak nak keterlaluan menenung, tak nak terlalu melarikan mata. You all kena belajar dari sekarang. Okay, kalau setakat ni sebenarnya banyak don'ts dalam interview, tapi yang ini yang kadang-kadang student tak nampak. Jadi saya dah berikan don'ts tu dan saya berikan tips untuk mengatasinya lah. Okay, good luck. Okay, terima kasih Pak Masyira. Okay. So seperti yang Puan Masyira kata tadi, banyak don'ts. Okay, tapi beliau cuma highlightkan apa yang paling penting sekali yang untuk diberi perhatian kepada pelajar supaya tidak melakukannya, dan juga seboleh-bolehnya cuba gunakan tips yang Puan Masyira bagi tadi. Okay, terima kasih Puan Masyira.
Para hadirin sekalian, okey, sampailah kita ke soalan yang terakhir pada hari ini, iaitu senario yang mungkin berlaku selepas sesi temu duga. Soalan ini saya ingin tujukan kepada panel ketiga, Encik Rozi. Encik Rozi, kebiasaannya setiap calon akan hantar beberapa permohonan kerja di beberapa syarikat. Okey, dan ada kemungkinan mereka akan menghadiri beberapa temu duga sama ada dalam masa yang terdekat ataupun dalam tempoh 2 atau 3 bulan. Okey, ada 2-3 temu duga. Dan kadang-kadang ada calon yang bertuah ni, dia akan terima 2 atau 3 panggilan kerja secara serentak. So bagi calon-calon ini, bagaimanakah mereka dapat membuat pemilihan yang benar-benar tepat? Adakah gaji, lokasi atau jawatan itu sendiri memainkan peranan penting dalam memilih pekerjaan yang ditawarkan? Dipersilakan Cik Rozi untuk upas topik ini. Adakah gaji, lokasi dan jawatan itu sendiri memainkan peranan penting dalam memilih pekerjaan yang ditawarkan? Oh, betul ni dapat 2-3 panggilan kerja serentak ni. Kan, bukan senang nak pilih. So, yang pada saya yang penting tu kita tengok the next step. You pilih apa kira kalau saya pergi ke company ni, apa pengalaman kerja yang saya akan dapat. Apa for your next future move, you tengok kat situ. Saya punya pemilihan macam tu lah. Contoh pada diri saya sendiri, mula-mula saya start construction dulu, kerja di bidang pembinaan ni pada awal 90-an. So saya terlibat dengan projek bangunan tinggi, high rise condo, high rise office, Subang Airport Terminal 3 masa belum ada KLIA lagi, saya pun dah pembinaan Terminal 3 yang baru tu. Sebelum tu ada Terminal 1, Terminal 2. So bangunan saya tak ada masalah. Tapi selepas lebih kurang 10 tahun saya di dalam bahagian bangunan, saya mendapat peluang untuk kerja untuk projek jalan. Saya berfikir tapi nak kena pergi outstation lah tu. Sebab saya tinggal di Shah Alam. Sebelum tu projek di Lembah Kelang je. So then saya dapat dalam company yang sama tapi projek tu dekat Ipoh Lumut, jalan Ipoh Lumut. So saya berfikir saya buat pemilihan untuk pergi melibatkan diri join that project. Sebab saya dah pengalaman dalam bangunan. So this is something new. I'm still an engineer masa tu. So big difference daripada projek bangunan dengan projek jalan. So masa you are still an engineer, you fikir okay, tak apa. Kalau saya tak tahu, saya boleh bertanya dengan senior-senior yang ada. Itu contoh dia. Kita adapt on kepada yang tak ada pengalaman lagi lah. Saya bagi sebagai contoh, then you can adapt yourself. So bila saya pergi itu, saya fikir next bangunan ni will be saturated. Banyak bangunan naik kat KL, projek bangunan. So later projek jalan ni yang akan diberi tumpuan untuk pembangunan. So tak apa, saya pergi belajar buat projek jalan. So then sebab saya kata nanti kemudian hari bila saya after that dah timba pengalaman tu, saya come back to bangunan. So next company yang saya pergi dapat offer projek jalan. So saya dah ada experience kat situ. Dan kalau tidak, bila you dah jadi manager in the future, you tiba-tiba dapat projek jalan, you are not well versed dalam projek jalan, then how are you going to properly manage? So kalau macam untuk student, katakan okay, you dapat satu projek jalan, satu projek bangunan, satu lagi dia selalunya ni lah projek kerja tanah.
Kan, you tengok sekarang ni apa yang boleh further enhance you punya apa yang you nak. You nak jadi engineer bangunan ke? Kalau supervisor yang diploma, supervisor lah. Kalau yang engineer lah. So, you nak kerja di bidang buat jalan. Kan, now banyak projek ni lah, projek jalan. Kan, so kalau you dapat jalan, you pergi jalan. Kalau you dapat bangunan, tapi jangan fikirkan lokasi tu. But apa yang you boleh dapat, pengalaman kerja tu yang penting. Lokasi tu orang kata sacrifice, kita sacrifice. Saya pun dah berkahwin, ada anak, masa tu tinggalkan family untuk pergi ke Ipoh, tinggal bersama dengan engineer yang lain di company house, buat projek, weekend balik. Kan? So itu yang kita nak, because you have you ada untuk future. What is your plan for the future? Kan, dari segi gaji contohnya. Okey, katakan you kena tengok juga gaji. Kadang-kadang kalau macam supervisors yang ada diploma, okey, gaji rendah sikit tapi ada chance untuk overtime. So kemungkinan the total income will be more. Tapi ada yang dia bagi gaji lebih sikit, tak ada overtime. Pada saya, my advice is you better take the gaji yang lebih tu tanpa overtime. Kan, your effort you tunjukkanlah bila you kerja overtime. Kerja construction ni, saya tak pernah balik pukul 5. Kan, jarang-jarang lah, selalu pukul 7. Selalu ni lah sebab site habis pukul 7. So, bila you kena fikir dari segi gaji tu, bonus. Bonus is calculated on your basic salary. Situ kat situ. Kan? Then when your next jump, you dah timba pengalaman habis projek ni setahun lebih. Then you work with that company, next project ke, you punya increment tu, akan percentage akan lebih tinggi. 10% of 2000 is 200. 10% of 2500 is 250. Itu dari segi situ you tengok. Then bila you nak pergi minta kerja tempat lain, you punya gaji, your asking salary, orang akan tanya, what is your current salary? Kan, mungkin dia akan minta you punya payslip. So kalau macam you ada overtime ni, then dia akan rasa the jump will be too big. Macam tu. So that is dari segi gaji. Tadi lokasi. Jawatan you tengok juga. Kalau sebagai contoh, this is more on you punya future lah. Pada saya, this I'm talking bila jawatan tu. You kerja sebagai engineer. Dan you dapat jawatan sebagai senior engineer. Tapi gaji itu tak banyak sangat, tak lebih banyak sangat daripada gaji you sekarang. Kan, pada saya akan ambil. Because comparatively, from an engineer, you nak pergi jadi assistant manager. A senior engineer akan lebih berpeluang untuk diterima menjawat jawatan assistant manager. So jawatan tu pun penting juga tu kat situ. Walaupun gaji kurang, but for your future, next jump tu. Kalau you tengok sikit sangat. Tapi senior engineer is important pada saya. On myself personally lah. Dulu saya pun macam tu, kurang sikit. Tak apa, but senior engineer. Kalau macam supervisor or whatsoever pun, senior supervisor. Dia punya ni untuk your next jump tu, itu yang penting. Your future planning. Kena ada macam kita main chess. Or you must think of the next move. You jalan satu biji buah tu, you are thinking on the next move. What you intend to do. Macam tu.
So itu saja. Okay, terima kasih Cik Rozi. Banyak yang kita boleh dapat daripada Cik Rozi tadi. Macam Cik Rozi katalah, bila dapat kerja sebenarnya keputusan tu bukannya kita lihat pada masa tu sahaja. Kita kena tengok apa perancangan kita yang seterusnya. Apa yang kita nak jadi mungkin 5 tahun selepas itu ataupun 10 tahun selepas itu. So berdasarkan itu pun kena ambil kira. Satu lagi Cik Rozi pasal yang Cik Rozi kata sacrifice tadi. Pasal ada pelajar saya bila dia tanya dapat tak offer kerja? Dapat. Tapi tolak. Pasal dia kata dah lama sangat belajar, dia nak jaga mak. So dia tak nak pergi keluar jauh-jauh. Offer yang dia dapat semua jauh-jauh tadi. So apa pendapat Cik Rozi berkenaan dengan situasi macam ni? Susah tu. Sebab bila jaga mak tu kan. Betul. Saya tak pernah menghadapi yang itu. Kan, buat apa, kira macam saya pergi outstation pun kerja, wife ada, mak saya tinggal bersama dengan kami. So saya balik weekend. Tapi kalau nak kena jaga mak, if possible, you must think of your future jugalah. Kan, try make other arrangement untuk penjagaan mak ataupun penjagaan bapa ke yang sakit kan, dan weekend you balik, situ sacrifice you tu untuk jaga kan. Bincang kalau ada adik-beradik ataupun ni lah, gajikan orang ke untuk menjaga, tolong menjaga, yang itulah. Because kalau you dah belajar, bekerja keras, bukan senang nak dapat degree. Bukan senang nak dapat degree, bukan senang nak dapat diploma. Teruk-teruk kita engineering ni bukan senang kan. So future nanti kalau setahun dua you tertinggal pengalaman kerja tu, satu kerugian jugalah. Itu saja. Terima kasih Cik Rozi. Hadirin sekalian, sampailah kita ke sesi soal jawab. So jika anda ada persoalan yang ingin diajukan secara terus kepada panel, sila angkat tangan, gunakan ikon angkat tangan supaya saya boleh aktifkan mikrofon anda dan boleh nyatakan siapakah panel yang anda ingin ajukan persoalan dan apakah persoalan anda. So saya bagi peluang kepada pelajar jika ada soalan. Sementara nak menunggu, jika ada soalan secara lisan daripada pelajar, saya ingin bacakan soalan pada chat. Ada satu soalan untuk Puan Masyirah, tapi saya rasa saya nak buat round table. Kita mula dengan panel pertama dan kedua nanti saya akan bacakan soalan daripada chat untuk Puan Masyirah dan seterusnya untuk Cik Rozi soalan yang ketiga. Kalau tak ada soalan seterusnya, kita akan tamatkanlah majlis kita. Berbalik kepada Cik Afif. Pengalaman itu penting. Pengalaman tu sebenarnya akan bantu kita, macam Cik Afif katalah, persediaan antara belajar. Kadang-kadang kita ada experience yang lain, contohnya macam penglibatan kat persatuan. Kadang-kadang macam ada aktiviti kita volunteer, kita nak terlibat. Adakah perkara-perkara ini menjadi titik tambah, nilai tambah dalam berjaya dalam sesuatu temuduga? Silakan Cik Afif. Okay, baik. Terima kasih moderator. Okay, kenaan dengan pengalaman maksudnya pengalaman sikit pengalaman lah sebelum kita datang ke sesi temuduga tadi kan. So memang saya setujulah dia menjadi apa orang kata yang membezakan antara kita dengan calon-calon yang lain lah. Kelebihan tu tadi. So memang orang kata of course lah bila kita ada pengalaman dalam satu-satu, contohnya mungkin short project ataupun satu-satu projek kecil lah kan. So of course lah dia akan bagi kita kelebihan, and lebih baik lagi kalau pengalaman kita tu memang menepati skop kerja
apa yang ditawarkan oleh penemu duga tu tadi. Kan? Okey. So selain daripada tu macam saya katakan pengalaman ni mungkin lebih dipandang oleh apa syarikat-syarikat yang kecil lah, macam contoh kontraktor-kontraktor yang memang buat apa field work kan, buat kerja di lapangan. So maknanya dekat sini saya nak showkan janganlah kita memang kita perlu bercita-cita tinggi lah kan. Kita nak aim untuk kerja di syarikat yang besar, yang glamour, yang mewah kan. Tapi jangan kita terlampau memilih tempat kerja tu tadi dengan melihat apa orang kata melihat status syarikat tersebut lah. Jangan terlampau melihat status. Kita perlu lihat juga kan, tapi jangan terlampau berat ke situ lah. Sebabnya kita perlu ingat juga syarikat-syarikat kecil ni mungkin syarikat itu kecil, tetapi apa ni projek ataupun kerja-kerja yang dijalankan adalah mungkin sedikit sebanyak adalah projek yang sebenarnya lebih banyak memberi manfaat kepada orang awam. Kita bekerja ni dekat situ actually of course lah kita tengok pada gaji, tapi kita kena lihat juga tujuan kita melakukan kerja tersebut kan. Adakah ia akan memberikan manfaat kepada public? Adakah manfaat itu akan dikembalikan semula kepada public? Kan? So contohnya macam kita kerja di syarikat kontraktor kecil-kecil kan, yang biasa mungkin ambil projek kecil daripada badan agensi-agensi kerajaan kan. So of course lah, macam contoh saya banyak buat sistem lah kan. So of course lah sistem tersebut akan memudahkan government servant tu tadi, dan seterusnya manfaatnya akan dikembalikan kepada orang awam kan. Tapi kalau macam contoh kita minta kerja semata-mata kita nak akan glamour bekerja di syarikat tersebut, macam contoh kan kita minta kerja kat Ferrari kan, berapa orang sangat yang boleh mendapat manfaat daripada Ferrari tu tadi kan, silap-silap dia lebih memeningkan kepala kepada end user tu tadi. So maknanya salah satu tips kita nak cari kerja ni, orang kata kita lihat jugalah kan kerja-kerja yang kita lakukan tu tadi siapa yang akan dapat manfaat dia tu tadi. Okay, so actually bila kita memilih dengan cara begitu, actually dia lebih memberi orang kata pengalaman kepada something yang memang kita nak buat. So maknanya dia lebih top up kita punya pengalaman dalam bidang yang memang kita minat dan kita nak buat. And of course lah bila kita bekerja ni kan, kita kena fikirlah kan manfaat dia kepada siapa. Jadi itu saja daripada saya, kembali kepada moderator. Okay, terima kasih Cik Afif. Kita ada beberapa soalan dekat chat box. So kita teruskan dengan Puan Masira. Soalan ini memang khas ditujukan untuk Puan Masira daripada Sarifah Basirah. Okay, dia kata Assalamualaikum. Saya ada soalan untuk panel Mrs. Mashira. Soalan saya ialah sekiranya pelajar mendapat soalan untuk read yourself in any term, okay, such as problem solving or etc. So bagaimanakah cara untuk kita menjawab soalan seperti ini? Silakan Puan Mashira. Problem solving and what tadi? Sorry, ulang balik. Rasanya yang lagi penting adalah how you rate yourself, especially when you want to solve any problem. Macam tu. Okay. Bila pasal teknik problem solving pun perlukan latihan juga. Bagi saya, kita semua ada natural punya ability untuk problem solving. Bila kita tak cakap pasal technical problem solving lagi lah. Maksudnya kalau kita ada masalah kewangan, apa kita nak, itu adalah natural punya lah. Tapi bila kita pelajar, kita baru di SEM 8, bila diajukan tentang problem solving berkenaan dengan technical atau kerja tersebut, cuba relatekan dengan you all punya kehidupan seharian. Okey, andai kata contoh, awak ada masalah kewangan diri. Apa yang awak perlu buat? Sama juga, jika syarikat awak ada masalah kewangan, apa yang awak boleh sumbangkan untuk syarikat? Contoh, problem solving punya soalan. Jadi saya suka calon yang selalu relatekan soalan kita, dia tak berapa aware dengan problem solving technical, tapi dia relatekan dengan perkara lain yang dia boleh bayangkan dia akan buat apa. Contohnya bila kita cakap, okey, kita ada masalah electrical di bangunan ni.
bagaimana anda menyelesaikan permasalahan ni. Kita akan masukkan baliklah apa-apa yang kita belajar 8 tahun. Pertama, mencari masalah dia, planning, lepas tu buat projek, and then minta bajet. Everything tu sebenarnya bagi saya natural, kita tahu. Semua tahu. Problem solving is naturally, you all pun tahu macam nak solve problem. Jadi daripada sekarang, kena berlatih lah sebenarnya. So bila dia tanya berkenaan contoh yang wiring tu, kita akan cakap lah on engineering punya part. So kita kan ada projek macam Encik Rosie cakap kan, projek punya pelajaran tu kita relate kan. Okay, kalau ada problem macam ni, saya akan mulakan dengan planning. Nampak tak? Tu benda tu basic planning. Okay, kemudian saya akan present pada management, saya akan minta bajet. Macam tu, nampak tak? So sebenarnya bila you all belajar, you all sebenarnya dah belajar banyak tentang kehidupan pekerjaan. Kalau you all dah relate benda yang you all belajar dengan pekerjaan, every soalan akan jadi mudah bagi saya. Tak hanya kepada problem solving technical. Yang itu kita suka calon yang macam itu. Okay. Okey, terima kasih Puan Mashira atas jawapan tu tadi. Semoga ia menjawab soalan siapa nama lupa tadi, Sharifah Basirah. Okay, sorry. Soalan seterusnya untuk Encik Rosie daripada Ahmad Farihus Solihin Abdul Hamid. Assalamualaikum. May I know on how to deal or learn with negotiation skill to negotiate? Is there any platform to learn this skill? Cik Rosie, nak belajar cara nak negotiate. Ada tak platform-platform yang kita boleh guna pergi rujuk untuk belajar skill ni? Oh, ini patut pergi kat ni Puan tadi tu. Puan Mashira. Kita pasal ni Puan Mashira tadi tu dia yang cerita. Nanti kita patah balik kat Puan Mashira, jangan risau. Yang ni kalau pendapat Cik Rosie macam mana? Pasal selalu kan interview pekerja, katalah engineer ke, negotiate macam Puan Mashira cakap lah, negotiate gaji. Ada tak ada pengalaman macam tu? Okey, basically kira kadang-kadang macam Puan Mashira tadi kata is company interviewer tu tanya, okay, you minta katakan gaji 2,000, dia kata okay, kita boleh bagi you 17, 16 je kan. Pada saya kalau ni kemungkinan ada yang dia punya budget dekat situ, or they feel that you are worth only that much kan. Kalau pada saya okay, saya akan katakan okay, tak apa, saya boleh terima buat masa ini, tapi after selepas confirmation I will show and prove myself and I am worth what I'm asking, my asking price. So probation period mungkin 3 bulan, 6 bulan kan. So kalau I prove myself to be worth the salary I'm asking, I hope you can increase. If you can say you can increase my salary to that, then saya akan terima. Kan? Tu ni lah salah satu pada saya. Kan? Suka macam saya nak tambah sikit lah tadi Puan Hafiz kata kerja dengan company kecil comparatively dengan company besar kan. Pada saya bila you kerja dengan company kecil, you punya exposure on the whole flow of the project untuk involvement in the project tu you akan dapat lebih. Kalau you kerja dengan company besar, projek besar, you be assigned to this section of work, you akan involve yang itu. Yang lain you tak ada masa nak get exposure, buat apa you will be involved dengan you punya section you buat. Tapi kalau macam dengan company kecil, you akan dapat lebih lagi sebab apa you can be involved in the whole flow of the project, greater involvement. Macam company saya yang saya kerja sekarang ni pun bukan company besar lah. Walaupun CID BG7, previously saya pernah bekerja dengan company GLC.
GLC apa dekat ni projek kat KL kan. But my starting apa kerja dulu saya kerja dengan company kecil because apa saya nak apa menimba pengalaman in the whole flow of the involvement of the project. Yang itu. Itu saja. Terima kasih Cik Rozi. Kita kembalikan pada Puan Mashira. Soalan yang sama tadi. Tadi sebenarnya ada dua. Satu yang pasal negotiation skill tadi. Pelajar kita tanya ada tak tempat, platform yang dia boleh belajar. Dan satu lagi ni, pasal tadi Puan Mashira ada share, Puan Mashira kata dapat kerja sebelum grad. So ini soalan daripada Samsul Wan. Dia kata boleh tak share cara macam mana dapat kerja sebelum habis belajar. Pasal dia kata ada certain company yang perlukan transkrip terlebih dahulu. Okey, silakan. Okey, sebenarnya saya boleh jawab bersama-sama soalan ni. Bila awak ada negotiation skill yang baik, sebenarnya whatever pun you boleh nego dengan company. Sebenarnya lah. So okey, untuk platform belajar negotiation skill ni memang ada swasta punya latihan yang you all boleh bayar dan dia akan ajar you nego. Negotiation skill ni antara skill yang penting dalam industri kita. Kalau you sell, you mesti boleh nego harga, contoh. Ataupun you engineer, you kena boleh nego apa dengan superior, nego dengan bawah. Jadi dia boleh juga diajar di dalam platform kursus dan dia boleh diajar dalam platform live kehidupan kita lah. Contoh nego harga tadi kan. Selalu kita buat kat mana, Doktor, selalu nego harga ni? Kita buat kat pasar. Betul tak? Oh betul. So you all, dulu saya tak tahu skill ni. Saya tengok kakak saya selalu nego harga dekat beli baju ke apa kan. Sebenarnya kat situ kita boleh belajar macam mana. Dan saya pelik, kadang-kadang dia selalu dapat kurang. Saya tak dapat kurang. Bagaimana dia nego tu. Jadi skill macam tu you all kena ambil. Maksudnya bagaimana kita nak nego, puan macam mana puan? Boleh ke? Okey macam ni. Kalau puan bagi saya beli dengan harga ni, saya datang lagi beli. Nampak tak? So itu adalah skill kehidupan kita sebenarnya kalau nego ni. Jadi macam mana kita nak wujudkan win-win situation semasa kita nego. Macam mana saya boleh bagi benefit, kalau awak bagi benefit begini pada saya. Jadi belajarlah mulai daripada sekarang skill-skill ni. Nego dengan lecturer, nak tangguhkan tarikh hantar assignment, bolehlah doktor. Itu ialah negotiation skill. Jadi you all kena pandai. Dan janganlah macam terlalu rigid. So bila you all masuk industri, projek 2 juta, 3 juta pun you all boleh nego macam, kalau you all boleh kuasai negotiation skill. Okay. Untuk yang company tadi, itulah berlakunya negotiation semasa interview tersebut. Okay. Saya berkomunikasi, kita kena ada effort untuk cari company dulu. So itu adalah effort sendiri, tak ada siapa boleh tolong perkara ni. Kalau you all, memanglah you all tengah study dan you all tengah exam akhir, kita faham, tapi effort you all lebih untuk cari company, no problem. Dan you all masa call tu, you all kata saya belum grad. Dan ada company yang dia tak kisah you dah grad ke tak. Sebab dia akan berebut-rebut untuk dapatkan pelajar yang terbaik. Faham tak? Jadi dia akan offer you all. Kalau you all boleh nego dengan baik, okay, saya tak dapat result lagi contoh. Tapi selalunya saya tiada masalah dalam akademik. Nego. You boleh nego dengan company. Dan masa saya nego tu, saya nego dengan company yang agak besar. Top Glove. First job saya Top Glove. Dan masa tu betul result saya dah keluar, cuma saya belum grad. Jadi saya nego dia dan saya boleh dapatkan gaji lebih daripada calon-calon yang lain. Jadi apa-apa pun ada company dia ada rules. Ada company yang dia boleh nego. So you all bincang dengan company untuk dapatkan interview. In case kalau dia kata dia tak nak ambil pun orang yang tak ada result lagi atau tak grad lagi dapat sijil, you kata saya nak pergi interview juga khas untuk pembelajaran saya. You all, saya guarantee silap-silap dia ambil you all. Sebab apa? You tunjuk effort yang baik tau.
Saya nak belajar puan, saya boleh tak ambil saya tak kisah tak ambil saya pun, saya nak belajar experience interview. Silap-silap dia ambil you all. Kita tak tahu kan rezeki orang kan. Itulah kedua-dua soalan saya harap menjawab lah. Okey, terima kasih Puan Mashira. Memang menjawab sangatlah. Okey, semua. Diharapkan pada siapa yang membagi soalan tadi, Muhammad Husairi dengan seorang lagi Farihus Solihin. Okey, berpuas hati dengan jawapan yang diberi oleh kedua-dua panel. Ini soalan terakhir untuk Encik Afif daripada Husairi yang terakhir sekali sejak soalan dia ni. Muhammad Husairi bin Muhammad Razali. Ini contohnya lah, calon tu dia dah kerja dekat syarikat A, dekat company A. Kemudian dia mohon kerja ke company B dan dapat dipanggil interview. Kemudian soalannya, katakanlah penginterview tu kata, kenapa berhenti company A? Kenapa berminat dengan company B? So apa jawapan yang kita boleh bagi supaya supaya dia nampak positif dan tidak memburukkan company yang sebelumnya. Silakan. Okey, baik. Terima kasih moderator. Okey, ini lebih kepada orang kata pada calon yang dah berpengalaman lah, yang dah pernah bekerja di tempat lain. Okey, macam mana kita nak positifkan jawapan kita bila ditanya soalan macam ni. Okey, so actually dia berbalik kepada reason lah, reason kenapa kita mencari kerja yang baru kan. So tapi sekiranya macam jawapan kita tu menjurus kepada memburukkan company yang previous company tu, so maknanya kita kena alter sikit lah kan. Sebabnya bila kita menjawab dengan cara macam tu, of course lah penemu duga akan fikir, oh dia ni bawa cerita company lama ke company yang baru kan. So itu bukanlah satu benda yang majikan suka lah, majikan tak suka benda-benda macam tu kan. Okay, so dia kena berbalik kepada diri kita lah kan. So mungkin kita boleh bagi reason jarak tempat kerja. Saya perlu pendekkan sikit jarak tempat kerja saya berbanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Kerana saya dah ada komitmen lain yang memerlukan masa kan. Mungkin saya kena sampai rumah awal dan sebagainya lah. So kita kena check balik lah. Actually yang pertama kita check balik reason kenapa kita nak job hopping tadi tu. Dan yang kedua, kita jangan kaitkan apa yang negatif di tempat lama dalam jawapan kita tu tadi. Tapi kita kena lebih tunjukkan yang kita sedang mencari solution kepada masalah di dalam hidup kita. Jadi jawapan begitu lebih mudah diterima lah kan. Macam contohnya kita dah ada mungkin baru terima baby kan, contohnya baru terima baby kita mungkin ke tempat kerja yang lama tu lebih jauh. Jadi kita akan bercerita tentang jarak kita daripada rumah ke tempat kerja. Ataupun kita boleh juga bercerita tentang syarikat keinginan kita bekerja di syarikat yang kita mohon ni. Macam contoh saya memang dah pernah memohon kali pertama dulu tapi tak dapat. Jadi ini adalah permohonan saya kali yang kedua. Itu contohlah, tapi kita kena benar-benar pernah memohon kali pertama lah kan. Supaya kita tak kata orang kata tertangkap dengan rekod lah, sebab benda tu mungkin direkodkan. Okey, jadi itu mungkin sedikit lah yang saya boleh kongsi. Yang pertama tadi maknanya kita kena check betul-betul apa reason kita ni. Kalau rasa sesuai dan kita bolehlah cerita terus apa reason kita tadi. Yang keduanya, elakkan daripada bercerita yang negatif lah dengan majikan kita yang lepas. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Afif atas ulasan tadi. Okey, para hadirin sekalian, sampailah kita ke penghujung program pada petang ini. Sebelum webinar ditamatkan, saya minta jasa baik semua pelajar. Saya akan stopkan sinkronis saya punya stage. Saya minta siapa yang boleh buka webcam, yang boleh turn on the camera, please to do so. Kita nak ambil gambar untuk sesi bergambar. Saya bagi masa beberapa minit.
mungkin pasal saya set ni sebagai webinar. Ada seorang, tapi saya rasa para pelajar macam sukar bila dia buka, kita tak boleh nak masukkan dia dalam gambar. That's the problem is dengan Webex. Pasal kita lock dia punya nama, okey, tak apalah. Saya ambil gambar dengan, minta maaf ya pelajar, saya ambil gambar dengan attendees list yang saya boleh generate. Okay, ambil satu saja. Tapi tadi ada satu soalan masuk. Kita mungkin tamatkan dengan soalan tersebut lah. Tapi untuk pelajar jangan lupa untuk isi exit survey pada chatbot tadi. Kita ada postkan. Ini Cik Rohaniza yang berhubung dengan Tuan Puan sebenarnya. Okay, pelajar saya. Terima kasih ucapkan. Soalan terakhir sebelum kita tamatkan. Nanti sekejap ya pasal saya punya chat box ni dia jadi bertindih-tindih. Okey. Saya rasa kita tengok jap. Saya copy paste. Okay, ini soalan terakhir lah. Saya rasa terpulanglah kepada panel mana yang nak bagi jawapan ni. Okey, saya open sahaja. Salah seorang daripada panel. Soalannya dia kata, untuk permulaan fresh graduate, mana yang terbaik antara apply small company seperti yang apa Cik Rosie cakap, bila small company is more exposure. Pasal kita belajar daripada A to Z, atau big company gaji berganda-ganda sebab at the end of the month kebanyakan orang tunggu gaji. Itu realitinya. So saya buka kepada salah seorang panel lah. Siapa yang nak jawab soalan ni? Cik Rosie kot. Apa pada saya, kau dah gaji berganda-ganda, show me the money. Kalau berganda-ganda lah. Betul. Saya pun setuju. Kalau berganda-ganda pasal Tapi dalam kalau if everything is equal, kan, equal or mungkin company besar tu lebih sikit, I would suggest you ambil the smaller company. Because on your next step tu, the future steps. Kalau tidak sendiri dengan company besar, you scope tu that scope je. Kan, then you nak pergi ke scope yang lain tu susah sikit. Dengan small company tu, you get better exposure untuk ni. Tapi kalau gaji berganda-ganda, show me the money. Doktor, Ya. betul lah. Dia memanglah gaji berganda. Okay. Smaller company maybe ada 5 candidate untuk satu tempat kan. Tapi kalau company besar, probably ada 50 candidate untuk 2 atau 3 tempat. So you kena nilai diri dululah. Which one yang you mampu. Jadi gaji memang ada beza lah. Tapi job scope tu kena faham juga. Berbeza dia jauh macam mana. Dan saya rasa kalau gaji beza, job scope sure berbeza. Jadi itu yang kita kena kaji juga. Okey, terima kasih. Saya rasa sampai di sini sahaja program kita pada hari ini. Sebelum mengundur diri, sekali lagi setinggi terima kasih kami ucapkan kepada semua panel jemputan atas kesudian untuk bersama-sama kami pada hari ini. Bagi pihak jawatankuasa penganjur, saya memohon maaf atas sebarang kesilapan sama ada disedari atau sebaliknya. Terima kasih juga pada para pelajar yang masih setia bersama dengan kita, dan semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat kepada para pelajar dan dapat digunakan dengan sebaiknya. So hingga berjumpa lagi di lain hari, di lain ruang. Dengan itu sekian dahulu. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya akan tamatkan sesi ini untuk semua orang. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.